Tajuk tingkatan 2 jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Sebelum ini kita telah belajar jenis dan kemajuan pengangkutan di negara kita sendiri. Tapi untuk tajuk yang seterusnya kita akan tengok secara lebih luas lagi, iaitu di Asia. Di Asia tidak termasuk di benua lain lah. Kita hanya belajar di benua Asia sahaja. Okey, pengangkutan darat. Kita dalam tajuk ni skop kita ambil ialah pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Untuk pengangkutan darat kita hanya bagi tumpuan kepada kereta api. Sebab dalam DSKP ataupun dalam buku teks dia hanya menekankan pengangkutan kereta api sahaja. Okey, kalau kita tengok gambar yang paling tepi ini ialah di India, landasan kereta api di India. Okey, hampir keseluruhan negara di Asia mempunyai landasan kereta api lah. Seperti dalam peta sebagaimana yang kita akan lihat selepas slide ini. Di India ni jaringan jalan kereta api dia, landasan kereta api ini adalah yang paling banyak sekali di dunia. Panjang landasannya ialah 66,687 km. Okey, yang kedua pula kalau kita tengok ini landasan kereta api Trans-Siberian. Trans-Siberian ni di Rusia, dia menganjur dari bandar Moskow, ibu negara dia, hinggalah ke Vladivostok di sebelah selatan Strait. Panjang 9,288 km merentasi Rusia. Okey, yang ketiga Jepun. Jepun ini negara maju. Dia kalau kita tengok bullet train bullet train ini atau nama Jepun letak nama kereta api dia Shinkansen. Bullet train ni kelajuan dia boleh mencapai 320 km per jam. Dia ni paling cekap. Paling cekap yang mana selalunya tidak akan ada kelewatan. Kalau kata dia sampai pukul 1.28 lah dia sampai. Yang paling efisien, paling canggih, dia menghubungkan 4 pulau utama di Jepun. Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu. Okey, laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan. Metropolitan ni bandar-bandar besar seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Penumpang dia setiap hari kalau kerajaan Jepun dia kira dalam 445,000 yang menggunakan perkhidmatan ini pada setiap hari. Itu bagi Jepun. Kemudian yang bawah ni Korea. Ni kereta api di Korea. Kalau kita tengok bentuknya muncung tajam juga tu. Kereta api di Korea Selatan ini panjang landasan kereta api laju dia, panjang landasan dia 61 km sahaja. Untuk di bandar Sosyu, ada lagi di dua bandar lain. Dua bandar lain itu ialah bandar Wonju pergi ke Gangnam 127 km. Kemudian di Gyeongbu 417 km. Dan ada satu lagi bandar 180 km di Honam. Kelajuan dia boleh mencapai 350 km laju daripada Shankaisen. Okey, dan ini landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing-Shanghai. Jadi masa singkatlah dari Beijing ke Shanghai. Kelajuan dia 250 km dan boleh capai hingga 300 km per jam. Okey, itu untuk pengangkutan darat. Ni kalau kita tengok peta ni, peta Asia ni, semua negara, kebanyakan negara di Asia ada dihubungkan dengan kereta api. Di India penuh. Ni Rusia ni start Moskow sampailah hujung ni. Jepun penuh. Semua 4 pulau ni penuh. Okey. Kita pergi pula pengangkutan udara. Pengangkutan udara ni kita tengok, saya bagi contoh di sini 4. Ni di Asia. Yang pertama di Rusia. Di Rusia saya bagi contoh yang pertamanya ialah di Moskow ni.
Nama lapangan terbang dia ialah Domodedovo di Moskow, salah satu hub penerbangan terbesar di Rusia. Okey. Yang kedua ialah kita tengok di Dubai. Ni airport Dubai, lapangan terbang yang paling sibuk di dunia, mengendalikan 83 juta penumpang. Tu tahun 2016 bukan tahun 2020, sebab dalam buku teks iaitu tahun 2016. Ni yang negara kita punya KLIA Sepang. Yang penting penerbangan untuk salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara. Kita kendalikan 50 juta penumpang 2016. Dan saya bagi contoh satu lagi di Japan, Tokyo. Ni Tokyo International Airport. Ini salah satu daripada 2 lapangan terbang utama di Tokyo lah. Okey. Ada lagi beberapa lapangan terbang di Asia yang penting, iaitu lapangan terbang Hong Kong, lapangan terbang Changi, Singapura. Seterusnya, pengangkutan air. Okey, di India ni Jawaharlal ni salah satu pelabuhan kontena yang terbesar, mengendalikan 55% daripada jumlah kontena di India. Kemudian kita pergi ke Tokyo. Tokyo ni pelabuhan dia mengendalikan barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan. Okey, pelabuhan Hong Kong ini pula pelabuhan paling sibuk di dunia. Kerana pelabuhan ni dia terlindung daripada bencana alam lah. Sebab letakan dia, lokasi dia. Dan yang keempat, pelabuhan Singapura mampu menampung kira-kira 1,000 kapal kontena pada satu-satu masa. Okey. Kita tengok kesan pengangkutan. Kesan pengangkutan yang pertama ialah kepada masyarakat. Apakah kesan pengangkutan kepada masyarakat? Okey, mudah sahaja. Yang pertamanya memendekkan masa perjalanan, dapat meningkatkan taraf hidup penduduk, meningkatkan integrasi, meningkatkan darjah ketersampaian, mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mewujudkan banyak peluang kerja. Okey. Yang kedua ialah ekonomi. Ekonomi ni boleh menjana ekonomi lah. Contohnya bandar ni boleh berkembang menjadi hub perdagangan. Seperti negara bandar-bandar besar seperti contoh kalau di Jepun, Tokyo, Nagoya, Kyoto. Begitu juga ekonomi ini boleh dibina pusat rekreasi dan hotel bertaraf antarabangsa seperti di Dubai. Okey. Dari segi ekonomi lagi, dia boleh memperkembangkan perdagangan domestik ataupun antarabangsa. Seterusnya boleh memajukan sektor pertanian dalam bidang ekonomi ni, perindustrian, pelancongan. Dan yang terakhir boleh mata wang tu boleh bertukar lah. Okay, yang ketiga, kesan kepada alam sekitar. Kesan pada alam sekitar ni dia ada kesan baik dan kesan buruk, atau kesan positif dan kesan negatif. Apa dia kesan positif? Kesan baik ialah kereta api berkelajuan tinggi akan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sebab dia tidak guna bahan api yang boleh mencemarkan. Dan juga perubahan landscape yang cantik, menarik dan mesra alam. Okey. Kesan negatif. Kesan negatif bunyi. Kesan bunyi di lapangan terbang, bunyi rel kereta api. Itu pencemaran bunyi. Pencemaran air juga akan berlaku, tumpahan minyak daripada kapal dan sebagainya. Hutan juga akan musnah disebabkan oleh pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan kereta api, pembinaan lapangan terbang. Okey, itu sahaja untuk tajuk pengangkutan di Asia.